Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no. Jadi bulan lepas tak ada. Saya lambat maklum. Nak maklum terlupa. Saya ada dekat Sungai Buloh masa tu. Jadi terlupa nak maklum. Tak apalah. Kita berhenti di mana tuan-tuan, ingat tak? Hanya 2 bulan dah kita tak jumpa ni. Ya, muka surat 56. Kita masih lagi di bawah topik negara yang menjaga golongan yang dhaif. Jadi negara Islam sangat menitik beratkan tentang menjaga golongan-golongan yang lemah lagi dhaif. Di situ ni. Baik, jadi kita tengok sambungan dia. Kita cuba habiskan malam ni. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, bahkan kita melihat hala tuju Islam, betul kan, adalah melawan arus ketegasan perkara itu. Ia akan berusaha mencari alasan bagi pencuri yang lemah, yang kemungkinan mencuri atas desakan keperluan. Jadi kita tahu kalau mencuri, hukuman dia dalam Islam adalah potong tangan. Potong tangan. Dan saya sebut kat tuan-tuan, memanglah sekali kita dengar macam potong tangan ni teruk kan. Teruk. Kalau orang yang berzina belum kahwin sebat 100 kali dan diasingkan ataupun dibuang daerah ataupun negeri selama setahun. Kalau yang dah kahwin, rejam sampai mati. Rejam dengan batu Biasanya tanam separuh badan dan lempak batu. Batu ni pula bukan batu besar. Kalau batu besar tu ambil bata tu sekali bagi innalillah tu. Dia kecil-kecil je. Jadi mana yang ada wajib balin. Biasanya sekejap je, dalam berapa minit mati. Kemudian kalau rogol, apa hukuman rogol? Orang Arab kata ightisab. Rogol hukum dia bunuh. Rogol hukum dia bunuh, bukan sebat. Rogol hukum dia bunuh sebab dia disebut dia termasuk dalam wayas'auna fil ardi fasada, jalan di atas muka bumi buat kerosakan. Siapa yang jalan atas muka bumi merompak, rogol ataupun rogol, ini semua hukum dia bunuh. Sebab ni golongan-golongan yang menimbulkan kekacauan dan ketakutan kepada masyarakat. Hukum dia bunuh. Sama juga jual dadah. Edar dadah Edar dadah termasuk juga, kalau di dalam Islam, edar dadah hukum dia termasuk juga wayas'auna fil ardi fasada, jalan di atas muka bumi membuat kerosakan. Jadi bincang dulu lama dah di Arab Saudi pada tahun 1985 kata silap. 5 hari dia berbincang, keputusan sepakat edar dadah memang hukum dia bunuh. Sebab dia menimbulkan kerosakan. Malah negara kita pun dah rugi banyak kan kerana dadah. Kita tengok di Filipin, dadah lah ni turun mendadak. Sebab dia punya Perdana Menteri suruh tembak. Yang mana terlibat dengan dadah tak payah cakap banyak, masuk mahkamah nanti lepas, betul tak? Lah ni bagi kuasa pada polis, tentera, tembak. Dah disyaki ada dadah, tembak memang kurang banyak lah tuan-tuan. Saya dengar mula-mula dia buat tu pun dah 2,000 yang disyaki jual dadah lepas tembak. Tembak tanpa mahkamah, tembak walaupun dunia mengecam sangat di Filipin tu lah. Tapi memang berjaya turun mendadak bila dia buat macam tu. Baik, jadi tuan-tuan, itu hukum Islam, potong tangan. Mencuri potong tangan. Tapi kita tahu dia bukan potong terus, dia ada syarat dia lah. Antaranya rubu' dinar. Rubu' dinar ni lebih kurang 250 lah.
Satu dinar 4.65 gram emas. Rubuk dinar lebih kurang dalam, sekarang ni lebih kurang dalam 1,000. Nah, satu dinar tu lebih kurang 1,000, lebih kurang dalam 250 kalau cecah harga tu. Kemudian pula mestilah harta itu disimpan di tempat yang selamat, simpan elok. Kalau dicuri motor kita tinggal kunci, yang ni tak boleh, kita salah. Nah, kita yang tinggal kunci, kita yang lalai. Baik, jadi potong tangan ni bila kita buat, dia bukanlah tiap-tiap hari orang akan mencuri. Macam zaman kita tengok sekarang ni tuan-tuan, zaman sekarang lah, kes curi ni banyak, betul tak? Banyak kes curi, mungkin ratus, mungkin ribu kes curi tuan-tuan. Ada yang dapat tangkap, ada yang tak dapat tangkap. Jadi tuan-tuan, di Arab Saudi, saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu orang nak tawaf tak berani sebab banyak pencuri. Dia pakai macam orang perempuan kan, orang lelaki pakai macam perempuan yang tutup mata, nampak mata je. Dia lelaki dan dia pencuri. Jadi bila tawaf ni mesti hilang, duit, dia pencuri. Jadi Arab Saudi buatlah hukuman curi potong tangan. Jadi dalam masa 34 tahun tu, 34 tahun yang dipotong tangan hanyalah 16 orang 16 atau 17 yang dipotong tangan. Makna dia sangat sedikit lah. Kes curi hilang terus. Kita tuan-tuan, kes curi kita tengok tuan-tuan sedih. Contohnya macam ragut kan, berapa banyak kes ragut yang menyebabkan kematian pada orang yang diragut. Betul tak? Orang dia ragut, kawan tu naik motor ragut, jatuh mati. Di Bagan Serai pun ada. Dia tengah bawa, dia ragut, jatuh mati. Nampak tak? Bukan sekadar kes tak berhenti, malah orang yang dicuri juga mati tuan-tuan. Dan banyak mana kes rompakan yang mana last sekali orang yang kena rompak mati dibunuh. Betul tak? Kena tetap dengan parang dan sebagainya. Kononnya kita tengok, kesianlah potong tangan. Kita tak tahu bila jadinya kerosakan mencuri ini lebih besar sampai melibatkan kematian dan sebagainya. Jadi 14 orang dalam 16 ke 17 orang kena potong, yang lain semua takut, tak berani nak buat. Kalau tak, kerosakan banyak tuan-tuan. Baik, sebab tu saya ingat dulu almarhum rahimahullah Tuan Guru Harundin, dia pernah kuliah cerita tentang hukum Islam. Jadi sebelum dia nak masuk tu, ada seorang lelaki bagi tahu kat Ustaz Harundin rahimahullah, dia kata, "Ustaz, hukum Islam potong tangan ni zalim. Hukum Islam potong tangan ni zalim." Dia bagi tahu kat Ustaz Harundin. Tak apalah. Kemudian Ustaz Harundin pun, dia kadang-kadang ada orang kita perlu layan, ada orang tak perlu layan. Betul tak? Tengok orang. Kalau kita layan dia okey, tak apalah. Tapi kalau dia jenis perungui, bik-bik tuan-tuan, buat malu kita je layan orang lagu tu. Jatuh maruah. Jadi Ustaz Harundin biar tak layan pun orang lagu tu. Jadi Ustaz masa kuliah Ustaz Harundin, kuliah maghrib tu, tak dengar kuliah orang tu, lari balik. Kan ada orang lagu tu kan, kadang cakap pandai, tapi kuliah tak mau dengar. Kuliah tak mau dengar, start motor balik. Dia naik motor besar, harga puluh ribu tu. Nanti bila nak habis kuliah, nak isyak, dia main balik. Dia main, tak apalah, sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak pun semua nak balik, motor dia kena curi. Motor dia kena curi. Itu dia kata, dia cakap, "Saya kalau dapat orang yang curi motor saya ni, saya bunuh dia." Dia kata, lagi teruk. Dia kata, tak tahu apa ramai orang mati kerana perompak pergi mencuri, berapa ramai orang yang terkorban. Baik. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, saya ingat dulu ada seorang pegawai polis, meninggal dah pun dia, meninggal umur 80 lebih. Dia cerita dulu, saya dia jaga di Kuala Lumpur tu, ada satu pasangan, suami dia tentera, isteri dia baru kahwin. Dalam beberapa hari dia berkahwin, kena rompak. Perompak ni daripada warga asing, pada Indonesia. Rompak malam-malam, rompak, ikat suami dia, ikat isteri dia. Dan perompak tu bergilir rogol isteri dia. Askar tu, dia jumpa polis tu, dia punya marah. Dia kata, kalau dia jumpa, dia tembak habis semua. Tembak. Nak ceritanya nampak tak? Asalnya nak merompak tapi bila ada peluang, dia akan buat lebih lagi. Lebih dan lebih. Sebab tu kita kadang-kadang kita duk sibuk nak jaga penjenayah, betul tak? Sibuk nak jaga penjenayah. Kita tak tahu yang kesan kerosakan penjenayah tu sangat besar. Dia punya kerosakan tu, kononnya golongan hak kemanusiaan lah apa. Ni hak bukan kemanusiaan, ni hak penjenayah tu kan. Bela penjenayah, bagi dia boleh senang lagi buat kerosakan dan kejahatan. Bukan kemanusiaan.
Undang-undang Islam ni nak sekat benda ni supaya tidak ada orang menjadi mangsa kepada kejahatan-kejahatan ni. Yang tu yang orang tak nampak. Orang duk nampak potong tangan ni, dia tak nampak kesan di sebalik dia tu, konsekuen dia di sebalik dia. Baik, jadi tuan-tuan, kalau orang yang lemah, orang yang lemah lain, contohnya hamba ataupun orang yang miskin, Islam akan cari jalan keluar pada dia. Sebab kemungkinan dia mencuri itu bukan kerana saja nak mencuri, ada sebab lain. Ia akan menjadi syubhat yang menggugurkan had daripadanya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar radhiyallahu an terhadap hamba-hamba Hatib bin Abi Balta'ah yang telah mencuri tetapi beliau tidak memotong tangan mereka. Jadi ada hamba, zaman dulu dia ada hamba tuan-tuan, zaman sekarang dah tak ada hamba dah. Kenapa tidak ada hamba? Hamba ni bukan dalam negara Islamnya, seluruh negara di dunia ni memang ada konsep perhambaan, slavation, slave kan. Ada konsep perhambaan seluruh dunia, terutama banyak orang di kalangan orang kulit hitam yang banyak diperhambakan. Jadi datangnya Islam, walaupun konsep hamba ni dah ada ratusan mungkin ribuan tahun, datangnya Islam menghapuskan perhambaan. Tapi cara Islam menghapuskan perhambaan ni bukan datang dia hilangkan terus, sebab benda ni tuan-tuan dah jadi akar umbi, dah berakar dalam masyarakat. Tapi Islam menggunakan cara yang sangat halus dan secara perlahan sampai hilang tu perhambaan. Yang mana dalam Islam, kalau ada apa-apa kesalahan, semua kena banyak bebaskan hamba, betul tak? Siapa yang bersama dengan isteri bulan Ramadan, bebaskan hamba. Kafarah sumpah, bebaskan hamba. Kafarah bunuh tak sengaja, bebaskan hamba. Supaya apa? Supaya hamba ni habis. Siapa yang bebaskan hamba dapat pahala sekian dan sekian, sampailah tidak ada lagi perhambaan. Baik. Jadi dulu ada hamba ni kena taat kepada tuan dia. Nah, hamba kena taat pada tuan dia. Dan hamba ni, kalau konsep dulu lah tuan-tuan, tuan dia boleh bersama dengan hamba dia, tuan dia. Tapi kalau tuan lelaki lah, tuan dia lelaki, hamba dia perempuan boleh. Tapi kalau tuan dia perempuan, hamba dia lelaki tak boleh. Nasab tu. Jadi kalau tuan dia lelaki, hamba dia perempuan, dia maka boleh dia bersama dengan hamba. Tapi hamba dah tak ada dah. Dulu ada orang faham kalau panggil orang gaji itu hamba, bukan? Sehingga kan dia boleh berjimak dengan hamba, tak boleh. Tak ada lah konsep perhambaan ni. Baik. Jadi ni bila hamba kalau dia buat salah, memang hukum dia separuh. Jadi hamba Hatib bin Abi Balta'ah ni, sahabat Rasulullah juga ni, Hatib ni, dia mencuri. Tapi Sayyidina Umar tak potong. Sebab Sayyidina Umar tahu hamba ni mungkin dia mencuri pasal lapar, tak ada makan, tuan dia tak jaga kebajikan dia. Bahkan beliau mengancam tuan mereka untuk dipotong tangan sekiranya mereka mencuri untuk kali kedua. Sayyidina Umar beritahu kat Hatib bin Abi Balta'ah, kalau hamba hang curi lagi, tangan hang aku potong. Bukan tangan hamba dia. Makna dia tidak menjaga kebajikan hamba dia. Bila dia tak jaga kebajikan hamba dia, menyebabkan hamba-hamba dia mencuri. Nak nampak betapa Islam menjaga hak golongan yang lemah. Kita telah mendapati Al-Quran menjadi hukuman hamba wanita yang berzina adalah separuh daripada hukuman merdeka kerana memfikirkan situasi dan kelemahannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah. Jadi kalau berzina, hukuman dia separuh. Kalau orang sebat 100, dia sebat 50. Hamba dia ringan. Apa sebab? Situasi dia yang lemah. Baik. Dalam Quran firman Allah Azza wa Jalla, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma al muhsanati min al adab. Lalu jika mereka melakukan perbuatan keji, yakni zina, maka mereka dikenakan separuh daripada hukuman siksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Dia tak kena semua, dia kena separuh, sebab mereka adalah golongan-golongan yang lemah. Baik, Sayyidina Abu Bakar telah berkata sewaktu ucapan pertama semasa pelantikannya sebagai khalifah. Ucapan ni pernah kita sebut dah sebelum ni, kitab ni ulang lagi sekali. Kata Sayyidina Abu Bakar, ingatlah, sesungguhnya orang yang paling kuat di kalangan kamu adalah orang yang lemah di sisi aku, sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya. Jadi orang yang kuat, ini orang yang kaya, ada kedudukan, ada banyak harta, itu lemah di sisi Sayyidina Abu Bakar, sebab akan ambil hak dia. Hak apa? Zakat. Kaya kena keluarkan zakat. Jadi golongan yang kuat banyak harta ni, dalam pandangan Sayyidina Abu Bakar, ni golongan yang lemah. Aku akan ambil sebahagian harta mereka sebagai zakat yang diberikan kepada orang yang susah. Kemudian
Dan hak daripadanya, dan aku dan orang yang paling lemah di kalangan kamu di sisi aku adalah orang yang paling kuat sehingga aku dapat mengambil hak untuknya. Sedangkan orang yang susah, miskin di sisi Sayyidina Abu Bakar, inilah orang yang kuat, orang yang perlu dihormati dan diberi perhatian. Kadang-kadang masyarakat terbalik, tuan-tuan. Hak yang kaya lah kita agungkan, angkat, hormat. Kalau ada pengaruh, kena saman pun boleh lepas. Kalau kena hukum penjara pun boleh tangguh dan sebagainya lah, tuan-tuan. Pasal apa? Ada pengaruh. Kalau orang lemah tak ada, terbalik. Sedangkan kalau ikut Sayyidina Abu Bakar, saya sebut tadi, tuan-tuan, orang yang lemah hukuman pun separuh. Yang lemah ni separuh pasal dia lemah. Hatta kalau dia apa? Kalau di sisi Islam, yang lemah ni lah kuat dalam pandangan pemimpin. Sebab golongan ini perlu dijaga. Banyak hak-hak dia yang diambil daripada orang yang kaya, orang yang kuat. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat berubah. Dia jadi terbalik jadinya. Yang mana orang yang lemah, orang yang miskin, kadang-kadang kesian kita tengok. Kita baca surat khabar, kena apa, tangkap curi susu kan, kena hukuman sekian, sekian dan sekian. Yang ni curi apa? Ada yang saya tengok di Indonesia tu, lama dah tuan-tuan. Dia nampak anak dia nak apa? Anak dia nak mikrofon menyanyi. Jadi ayah dia pergi beli kat kedai, Bila pergi beli, kebetulan masa tu mikrofon masjid hilang. Dia ingatkan bapak dia curi. Dia pukul bapak dia, bakar hidup-hidup. Seorang tu lemah, betul tak? Mati dia. Itu jaga, tuan-tuan, bahaya, tuan-tuan. Hatta kalau orang tu bukan Islam sekalipun. Contohnya lah, ada orang bukan Islam, contohnya lah curi kasut kita, tapi kita pukul dia tak padan macam kesalahan dia tu, pukul patah tangan ke, pecah muka ke, padahal dalam Islam tak boleh buat lagu tu. Kita bubuh sungguh. Ingat, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Dalam satu hadis sebut, wa in kana fajiran, sekalipun dia jahat, kita bubuh dia teruk-teruk, lombek dia, kita pukul, kita hentuk dia cukup. Alah, dia ni bukan semayang pun. Dia tak semayang, itu dia punya pasal. Kita tak boleh zalim dia. Bubuh dia bukan orang Islam pun, tak boleh. Sebab apa? Doa, kalau dia angkat tangan Tuhan sampai ke langit yang ketujuh. Betapa Islam menjaga hak, tuan-tuan. Adil tu perlu, tuan-tuan, walaupun pada siapa pun, tuan-tuan, perlu pada keadilan. Baik. Kemudian beliaulah yang memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, ada orang tak nak bayar zakat. Bila mereka tak mau bayar zakat, tapi mereka semayang, berzikir, semua okey, tuan-tuan. Ni zakat tak mau. Sebab dia ada hujah lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jumpa orang sesat ni, dia kata dia ada hujah. Semua ada hujah, betul tak? Mu'tazilah dia kata dia ada hujah. Qadariyah dia kata dia ada hujah, betul tak? Qadiani dia kata ada hujah. Syiah dia kata ada hujah. Mu'tazilah, Jabariyah dan segala-gala lah, tuan-tuan, ajaran sesat ni semua, hatta Rasul Melayu, tuan-tuan, yang mengaku jadi Rasul, ada hujah. Dia bukan hujah, tuan-tuan. Ide kekeliruan dan kejahilan itu je. Bukan hujah, kekeliruan dan kejahilan itu yang sebenarnya. Kadang orang kata hujah Mu'tazilah ni kuat. Bukan hujah, keliru. Cuma kita yang tak boleh nak jawab bila kita tak ada ilmu. Zaman ni dah ada dah golongan tak nak bayar zakat. Dia guna hujah Quran. Puak-puak ni murtad tak nak keluar zakat ni, dia guna hujah Quran. Kita baca balik kisah dia. Pasal apa dia tak mau bayar zakat? Sebab dalam surah At-Taubah, firman Allah Azza wa Jal, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang wajib ke atas mereka, yang menyucikan mereka, dan berdoalah ke atas mereka. Dalam kaedah bahasa Arab, dia ada perintah ni, dia Arab ni dia complicated, tuan-tuan, bahasa dia. Kalau tuan-tuan nak tahu, sekarang ni di Amerika, di Eropah, kebanyakannya data-data rasmi kerajaan dah diarabkan. Dia menjadikan Arab. File-file kerajaan, file-file rahsia semua diarabkan. Sebab dalam dunia ni satu-satunya bahasa yang hari ni dengan 1000 tahun lepas sama
bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa lain-lain tuan-tuan. Kalaulah kita umur dulu tuan-tuan, kita kembali 300 tahun dahulu tuan-tuan, kita sembang dengan tok nenek kita, mungkin kita tak apa faham tuan-tuan bahasa dia apa tu. Lain gaya bahasa, lorak dia tuan-tuan. Banyak kadang perkataan-perkataan baru yang masuk. Hatta bahasa Inggeris pun tuan-tuan. Kadang-kadang kalau bahasa Inggeris lama-lama tu orang baru pun susah nak faham. Tapi bahasa Arab sekarang ni sama macam dalam Quran tu. Walaupun Quran dah 1400 tahun. Antaranya tuan-tuan, kita bahasa Melayu yang paling senang lah tuan-tuan. Kita ni kalau lelaki perempuan sama. Betul tak? Tuan-tuan mengaji bahasa Inggeris, mengaji bahasa Arab, bahasa Inggeris sama. Kalau bahasa Inggeris dia ada beza. Betul tak? Kalau she perempuan, kalau he lelaki, betul tak? Makna sama dia. Betul tak? Makna dia. She dia tapi merujuk pada perempuan. He merujuk pada lelaki. His kan? Maksud dia milik lah. His untuk lelaki, her untuk perempuan. Tapi bahasa Melayu tak ada benda tu. Kalau bahasa Arab, kemudian kita bagi contoh bahasa Inggeris lah contoh. Kalau semalam tuan-tuan, semalam dia sebut apa? Semalam saya pergi ke pekan. Dia tak sebut go, dia sebut went kan? Betul tak kan? Betul tak? Yesterday I went. Semalam saya pergi, semalam. Kalau sekarang I go kan? Dia lain. Tapi orang Melayu mana ada semalam ke tahun lepas ke pergi juga, betul tak? Dia tak tambah ed tuan, pergi jadi pergiat ke tuan. Tak ada, dia tak ada ubah, sama. Kita memang mudah bahasa kita tuan, simple. Kemudian bahasa Arab satu-satunya bahasa yang saya tahu di dunia ni yang ada fi'il amar. Fi'il amar ni fi'il arah tuan-tuan. Kalau tak ada tu tuan-tuan, susah kita nak faham Quran. Kalau bahasa kita tuan-tuan, kalau kita, saya dah kata dah, kalau semalam saya makan, betul tak? Semalam saya makan. Kalau orang putih semalam saya makan, dia bukan, dia panggil I apa? I ate. Betul tak? Semalam I ate. Kalau sekarang I eat, saya makan. Kalau kita bahasa Melayu, semalam saya makan, hari ini saya makan, lusa saya makan, akan datang dia makan. Kalau bahasa Inggeris, semalam I ate. Kalau hari ini I eat. Kalau suruh makan. Kita kalau nak suruh makan, kita guna nada lah. Oi makan. Betul tak? Kita guna nada, makan. Kalau orang putih pun guna nada. Eat. Betul tak kan? Eat. Nada menyuruh. Arab dia special, tak payah guna nada. Dia memang ada fi'il amar. Sebab tu bila kita baca Quran, kita faham mana arahan, mana bukan arahan. Sebab dia ada fi'il amar. Contoh, kalau semalam saya telah pergi, dhahab tu, saya akan pergi, adhabu. Kalau suruh pergi, idhab. Mana ada tuan-tuan dalam bahasa lain, bahasa Arab je. Tu yang senang kita nak faham arahan Allah dalam Quran, tanpa ada nada. Betul tak? Tanpa ada nada. Melainkan kalau qori yang pandai tuan-tuan, yang pandai taranum, selalunya kalau apa, dialog ni dia guna nahwan lah biasanya. Guna nahwan. Baik, lagu nahwan kan. Jadi nak ceritanya itu bahasa Arab. Jadi cerita golongan tak nak bayar zakat ni, dia faham khudh min amwalihim tu, ni hujah Quran ni. Khudh di situ perintah kepada seseorang. Khudh. Kalau dua orang, dia Arab ni dia beza. Kalau suruh seorang idhab, hang pergi. Mana dia idhab, hang pergi. Kalau dua orang idhaba, hampa berdua pergi. Kalau ramai idhabu, hampa semua pergi. Kalau suruh seorang khudh, hang ambil. Kalau dua orang khudha, hampa berdua ambil. Kalau ramai khudhu, khudhu anni manasikakum kan. Rasulullah kata ambil daripada aku cara ibadah haji. Dalam ayat Quran kata Allah khudh, wahai Muhammad ambil. Ayat ni khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad ambil daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Dan berdoa wasalli, bukan wasallu, dan berdoa lah kepada mereka. Jadi kata mereka, ayat ni dalam surah Taubah perintah ambil zakat untuk Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, tak ada zakat. Nampak tuan-tuan cara dia main tu. Tapi mereka semayang. Mereka asalnya sahabat Rasulullah, tapi tak panggil sahabat lah. Bila mereka dah murtad, bukan sahabat lah. Yang mana tak ambil zakat ni bukan sahabat lah, termasuk dalam orang yang tidak mendapat minum di terperigi Rasulullah SAW. Mereka tak nak bayar zakat. Itu hujah mereka. Jadi mereka tak mau bayar zakat.
Sebab tu berhati-hati dengan golongan yang sesat. Memang dia berhujah dengan Quran, tapi dia punya merepek lah tuan-tuan. Macam orang yang tak mau sembahyang lah. Betul? Pasal apa tak mau sembahyang? Fawailul lil musallin. Dengar je kemas, betul tak kan? Bukan saja tak nak sembahyang, Allah Ta'ala sebut celaka bagi orang yang sembahyang. Saya tu aku tak sembahyang. Tuan-tuan nampak? Cara dia main nakal tuan-tuan. Sebahagian dia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hajj ayat akhir tu. Ayat akhir sekali. So ayat 99 kalau tak silap. Makna dia apa? Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Kami ni dah yakin dah, tu yang tak ibadah lah. Dia pun kata dia pun dah capai makrifat, keyakinan yang tinggi. Jadi tak payah ibadah lah. Padahal yakin di situ bukan makna tu keyakinan, tu maksud dia kematian. Itu makna dia dalam ayat tu. Guna Al-Quran tapi buat sesat pada orang tuan-tuan. Sebab tu nak faham Quran mesti merujuk hadis. Tak boleh, tak cukup lagi, kena rujuk para sahabat. Tak cukup lagi, rujuk para ulama yang muktabar. Siapa ulama muktabar ni? Ulama muktabar ni seluruh dunia pegang ni. Seluruh dunia iktiraf dia. Sebab tu kalau orang sebut nama-nama ulama kita tak kenal tuan-tuan, jaga-jaga takut bukan dia. Contoh ulama muktabar apa? Macam kita mazhab lah. Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki kan. Yang ni tuan-tuan pergi seluruh dunia iktiraf. Ini iktiraf, seluruh dunia iktiraf ni namanya muktabar yang dipegang. Kalau hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Musannaf Abdul Razak, ini muktabar. Nah, kalau sirah tuan-tuan banyak Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Imam Tabari, yang ni ulama muktabar. Hatta sekarang kita ada banyak ustaz kan. Dia kalau banyak ustaz tak dikenal, bawa tulis merepek-repek, kita tengok apa merepek ni canggah dengan para ulama, tolak tepi tuan-tuan. So layan, dia bukan muktabar. Baru nak pula tuan-tuan, bukan muktabar. Muktabar ni yang umat Islam baca kitab dia, mengakui keagungan dan kehebatannya dan dipegang oleh umat Islam. Itu muktabar. Dalam tasawuf kita ada Imam Junaid Al-Baghdadi, kita ada Imam Al-Ghazali. Ini semua muktabar ni yang dipegang. Nah, bukan juta, beribu tuan-tuan. Mungkin puluh juta orang pegang ni. Itu bukti di atas kebenaran dan keagungan dia. Baik tuan-tuan, kemudian jadi tuan-tuan, depa salah faham. Ayat tu memang sebut khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada hadis, betul tak? Hadis Jibril tu. Yang disebut tentang Islam ada 5, betul tak? Yang Jibril tanya akhbirni an Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah kan? Anta syahada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua tuqimus solah, dirikan sembahyang. Yang ketiga apa? Wa tu'tiyaz zakat, keluarkan zakat. Semua. Hadis ni umum pada semua. Jadi sebagai umat Islam mesti mengeluarkan zakat. Dia tak tengok hadis ni, maka dia tak mau keluar zakat. Bila tak mau keluar zakat, tapi dia pun sembahyang. Zakat tak mau. Menafikan, dia berkata zakat tak wajib. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menafikan kewajipan zakat, memisahkan kewajipan zakat daripada kewajipan solat, aku akan perangi dia. Golongan ni memang murtad tuan-tuan. Dah tolak satu rukun daripada rukun Islam. Waktu Sayyidina Abu Bakar nak perangi dia tu, Sayyidina Umar antara sahabat tak pergi. Sebab nak perang, macam mana dia pun semayang, macam orang Islam semua, tapi zakat tak wajib. Bila zakat tak wajib, depa ni bukan sikit, ramai. Bila depa ramai tak mau keluar zakat, macam mana nak jaga hak fakir miskin? Orang yang susah, Baitul Mal macam mana nak bergerak? Jadi Sayyidina Abu Bakar tetap bertegas. Sehinggalah Sayyidina Umar kata, bila aku tengok Sayyidina Abu Bakar bertegas, aku tahu tidak lain tidak bukan ini memang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baru perang tuan-tuan dengan golongan-golongan yang tak nak bayar zakat. Baik tuan-tuan, kemudian sehingga beliau dapat mengambil hak golongan fakir dan lemah daripada mereka. Bayangkan kalau Sayyidina Abu Bakar tidak merangi puak-puak ni tuan-tuan, saya ingat mungkin sampai hari ni ada golongan tak nak bayar zakat. Tapi alhamdulillah berjaya, lenyap tu tuan-tuan ni. Kemudian Umar radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling berlemah lembut dengan golongan yang dhaif dan paling tegas dengan mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh, sehingga beliau menyergah mereka yang berjalan berkumpulan mengiringi Ubay bin Ka'ab kerana dia mempunyai kedudukan. Jadi Sayyidina Umar ni tak mau tengok orang yang hebat ni tunjuk kehebatan sehingga mungkin menyinggung hati orang-orang yang lemah. Sebab tu dia tak mau tengok. Bila Ubay bin Ka'ab, Ubay ni hebat, Ubay ni memang hebat. Bila dia jalan, ada beberapa orang iring dia. Kan ni orang yang mulia, iring dia. Jadi mungkin kalau orang fakir, orang susah tengok, mungkin cemburu. Betul tak? Tengok jalan dengan penuh
kemegahan dan sebagainya. Tapi Ubay bin Ka'ab ni memang hebat. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi yang mana Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi baca Quran pada dia. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi yang paling hebat baca Quran, paling hebat. Sebab Rasulullah sebut kat para sahabat, aqra'ukum Ubay. Kamu yang paling hebat di kalangan kamu baca Quran ni Ubay, nombor 1. Paling hebat baca. Paling hebat baca Quran Ubay. Malah Rasulullah pernah beritahu pada Ubay bin Ka'ab, kata Rasulullah SAW pada Ubay, Allah Ta'ala perintahkan aku membacakan Al-Quran kepadamu. Jadi Rasulullah baca, Ubay ikut. Rasulullah baca, Ubay ikut. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sammani kallah. Yang ni adakah sammani kallah, maksudnya apa? Adakah Allah menyebut namaku kepadamu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Menangis Ubay. Allah sebut nama Ubay pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Ubay dah hebat, orang duk iring-iring dia, seolah-olah ada beza dengan orang yang hebat dengan tak hebat. Ketika inilah tuan-tuan Sayyidina Umar marah. Bila tengok supaya tidak menyinggung hati orang yang susah-susah, jalan dengan penuh kemegahan dan sebagainya. Ubay dia seorang sahabat Nabi yang tawaduk, tapi orang yang dikelilingi Ubay tu, yang bukan sahabat Nabi ni, jalan jadi dengan penuh apa, kita orang nampak macam hebat lah. Sayyidina Umar sergah, marah kalau macam tu, supaya tidak menyinggung hati orang-orang yang susah, orang yang tak ada kedudukan. Soalnya orang yang kedudukan ni lain dalam masyarakat, betul tak? Orang kedudukan ni jalan, orang iring ramai-ramai. Kalau orang susah, orang tak pandang pun. Sayyidina Umar marah. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, inilah kehinaan orang yang mengiringi. Orang yang iring ni, ini kehinaan. Ini satu kehinaan orang yang iring-iring ni. Dan fitnah bagi yang diiring. Adapun Ubay bin Ka'ab yang diiring ni, fitnah bagi dia. Fitnah ni mesti diujian, tuan-tuan. Takut apa? Takut timbul megah, takut timbul takbur, takut timbul perasaan ujub, risau yang tu. Itu kata fitnah tu. Walaupun kita tak tahu hati manusia, tapi perbuatan itu boleh menimbulkan fitnah. Fitnah ni bukan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Kita faham fitnah tuduh orang, bukan, tuan-tuan. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Dalam Quran, dalam hadis, dalam Islam, bila sebut fitnah, bukan itu. Fitnah boleh jadi azab Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Fitnah maksud dia azab boleh, fitnah maksud dia kufur boleh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat daripada membunuh, kan. Banyak orang digunakan bila orang tuduh dia, orang tuduh aku, fitnah lebih besar daripada membunuh. Salah tu. Fitnah dalam ayat itu bukan tuduh orang. Tuduh orang ni tanpa bukti. Islam, Quran, orang Arab tak sebut fitnah, dia sebut buhtan, tuan-tuan. Macam isteri Nabi Sayyidina Aisyah, kan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan dia kena fitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Quran tak sebut fitnah. Quran sebut apa? Hadza buhtanun azim. Ya dah, kita kata ke orang benda yang dia tak buat, kita kata fitnah, betul tak? Dalam Islam dia tak sebut fitnah, dia sebut buhtan. Dosa dia lebih besar daripada mengumpat. Tapi bukan fitnah ayat Quran tu. Yang fitnah lebih besar daripada bunuh, tuan-tuan buka ala tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Zamakhsyari, buka semua, tuan-tuan, Al-Qurtubi. Makna dia bukan tuduh orang tanpa bukti. Makna dia adalah syirik dan kufur. Itu makna dia. Syirik dan kufur lebih besar daripada membunuh, betul lah. Memang dosa syirik dan kufur lebih besar daripada membunuh. Sebab tu kita kalau tengok ranking dosa tu, kabair, kan, 70 dosa-dosa besar. Imam Zahabi ada karang. Nombor 1 syirik. Nombor 2 antara bunuh orang dengan tak semayang. Dua lebih kurang. Tak semayang ke bunuh orang? Ada yang kata tak semayang, ada yang kata bunuh orang, ada yang kata sama. Kemudian bawah-bawah. Ada pun tuduh orang tanpa bukti, buhtan, memang dosa besar, tapi di bawah lagi. Jadi kita berhati-hati, tuan-tuan, dalam memahami nas. Baik, tuan-tuan. Kemudian sikap beliau terhadap golongan miskin. Sikap Sayyidina Umar tak ada orang yang susah. Janda ni, tuan-tuan, makna dia dulu-dulu, tuan-tuan, janda dia tidak ada orang yang menanggung. Sebab tu orang perempuan dalam Islam, kenapa kita pembahagian harta pusaka tak sama, tuan-tuan? Laki lain, perempuan lain. Sebab orang lelaki tanggungjawab besar, tuan-tuan. Orang perempuan dalam Islam, kalau dia tak kahwin ataupun dia kahwin bercerai, janda lah, armalah, yang kena tanggung dia bapak dia. Betul tak? Bapak tanggung dia. Kalau bapak tak ada, Tok Wan, ayah kepada bapak. Kalau tak ada, ayah pada Tok Wan lagi lah, tak ada sebenarnya. Adik-beradik lelaki tanggung.
Sebab tu kita kalau ada adik-beradik perempuan yang tak kahwin ataupun dia janda, dia tak ada makan, susah, kita wajib tanggung, wajib. Bukan saja sonok-sonok dapat banyak harta pusaka. Sebab ada tanggungjawab. Malah ada kisah yang masyhur kan, tuan-tuan mungkin pernah dengar. Ada satu orang lelaki ni baik, main masjid, ahli ibadah lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, main masjid apa semua. Bila dia mati, kawan dia mimpi tengok dia dalam neraka. Tuan-tuan, biasanya tuan-tuan mimpi jumpa orang mati, biasanya betul. Biasanya betul. Ini nak cerita panjang tuan-tuan. Memang roh tuan-tuan, kita bila tidur, kita ada dua roh tuan-tuan. Tapi benda yang satu, susah tuan-tuan. Sebab roh ni benda yang akal kita tak boleh. Dua tapi satu, macam mana tu? Roh ni, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Ingat tu. Ilmu yang kita ada ni, akal yang kita ada ni limit tuan-tuan. Tak mampu fikir pasal roh. Allah lagi lah tuan-tuan. Roh ni dia panggil ruhul yaqazah dengan ruhul hayah. Roh hidup dengan roh sedang. Roh hidup kalau dia keluar kita mati tuan-tuan. Mati terus. Ruhul yaqazah adalah roh kesedaran. Bila dia keluar, masa kita tidur, dia keluar, dia menerawang tuan-tuan. Kan dalam Quran sebut Allah lah yang apa? Yang mencabut roh, sama ada orang yang dah mati ataupun fi manamiha. Waktu tidur, roh keluar menerawang. Kadang-kadang dia menerawang tu tuan-tuan, dia menerawang sampai masuk ke alam barzakh. Ya, boleh. Tuan-tuan boleh baca dalam Quran wallazi apa? Macam mana ayat dia sebut? Wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Baik, Allah yatawaffal anfus. Allah lah yang matikan jiwa hina manamiha wallati lam tamut fayursul ukhra ila ajalin musamma. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Taala sebut Allah lah yang cabut roh. Kalau hidup, rohul yaqazah keluar, kita tidur. Kalau dah mati, matilah. Dia akan bertemu tuan-tuan. Kadang-kadang bertemu tuan-tuan di alam barzakh, kita masuk alam roh, bertemu orang yang dah mati. Orang yang dah mati ni kita bertemu, kita balik-balik ke badan. Orang yang dah mati tu dia ikut. Dia nak ikut. Pasal dia dah mati, dia nak ikut kita. Kita boleh balik-balik, dia tak boleh. Sebab tu dalam Quran sebut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Ada pun yang apa? Ada pun yang belum mati, Allah Taala lepaskan kembali ke jasad dia sampai masa dia mati nanti. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Saya terlupa ayat mana tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka mana-mana tafsir, insya-Allah sama je makna dia. Makna dia tuan-tuan, kita memang boleh mimpi. Kalau jumpa orang yang dah mati, biasanya memang betul ya. Biasanya lah kebiasaannya. Memang kita jumpa dia. Dan malah kadang-kadang kita mimpi roh yaqazah kita tu dia keluar kat rumah. Betul tak? Kat rumah dia keluar. Saya banyak kali jadi kat isteri saya kerap jadi tuan-tuan. Sebab dia duk ingat hantu, jadi kat dia lah tuan-tuan. Saya tak tidur lagi, dia tidur lah. Bila dia tidur, roh dia tu real tuan-tuan, real. Yang berlaku kat dia tu real. Satu ketika saya tengah duduk, tutup lampu dah semua, dalam pukul 12 lebih, dekat pukul 1 saya baca sikit Al-Quran, Al-Mulk dan sebagainya. Tiba-tiba bini saya terjaga dalam keadaan yang sangat takut lah. Dia takut. Dia cerita dalam mimpi dia nampak, dia jaga tu macam mana dia, masa dia jaga tu, macam mana dia nampak dalam mimpi macam tu lah. Masa dia dia tengok masa jaga. Dia jaga tu tengok sebiji. Dia jaga tengok macam mana dalam mimpi dia. Saya duduk di situ, saya tengah baca Quran. Cuma dalam mimpi dia nampak hantu. Nampak hantu. Tapi bila dia jaga sebiji, dia nampak hantu tu perempuan putih terbang. Dia duduk tepi ni terbang. Lepas tu bila saya baca Quran, hantu tu lari ikut tingkap. Dia jaga, hantu tu tak ada, tapi saya duduk di situ. Mana dia roh dia yaqazah dia keluar tu di situ. Baru-baru ni jadi lagi sekali. Jadi sekali. Dia anak tak tidur lagi, dia tidur lah. Jadi rohul yaqazah dia duduk menerawang dalam rumah tu. Dan waktu di belakang tu dia nampak tempat kat dapur tu, nampak ada lembaga putih mai. Lepas tu pergi. Lepas tu dia beritahu, bang ni ada ni lembaga putih. Dalam mimpi tu lah saya buka tingkap, saya jampi. Lepas tu hantu hilang terus. Lepas tu dia terjaga macam tu je tuan-tuan. Dia terjaga, dia terus pergi ke belakang, dia cari anak-anak. Makna dia tuan-tuan, waktu dia tidur tu memang macam waktu malam yang dia nampak tu. Dia terjaga masa tu saya tengah sembahyang witir, baru nak sebelum tidur macam sembahyang witir. Jadi dia cerita apa yang dia nampak tu lah.
Itu nama dia ruhul yaqazah, tapi duduk menerawang dalam rumah nampak benda-benda yang macam tu. Kadang-kadang ruhul yaqazah kita pergi ke alam barzah, jumpa orang yang dah mati. Sebab tu ingat, bila kita mimpi orang yang dah mati, ingat yang dah mati tu nak balik mai, nak ibadah, tapi Allah Ta'ala tahan. Nah, Allah Ta'ala tahan. Dah mati mana boleh mai dah, dah mati. Kawan tu jumpa hang sat je, dia hidup lagi, dia tidur. Itu yang dia balik-balik ke badan dia. Ingat, jumpa orang yang dah mati, balik rajin-rajin ibadah. Kawan kita yang kita jumpa, tak kira ada syekh ke bukan syekh ke, tuan-tuan alim kita, kalau boleh nak balik ibadah, banyakkan ibadah. Jadi tuan-tuan, bila dia mati, kawan dia jumpa dia, tengoklah neraka, terkejut kawan dia, hang orang baik. Dia rupanya dia ada seorang adik perempuan yang dia abaikan. Adik perempuan dia makan tak ada, hidup melarat, padahal dia yang kena tanggung. Dia biar orang perempuan Islam jaga. Kalau dah adik-beradik tak ada, pak saudara. Pak saudara pun tak ada, siapa kita tuan? Dia hujung sekali sampai ke sepupu lah, semua belah lelaki. Sampai ke wali, dia ikut label wali. Kalau semua tak ada, tinggallah baitul mal. Kiranya orang perempuan kalau dia tak ada apa, baitul mal sediakan rumah, makan, minum dan pakaian. Orang perempuan kalau dia tak kerja pun dia boleh hidup. Orang lelaki kalau malas, tanggunglah hang malas. Hang buat lagu mana pun cari makan. Orang perempuan tak. Baik tuan-tuan, saya habiskan sikit. Dhaif dan adalah amat banyak dan masyhur sikap beliau terhadap orang tua Yahudi yang didapati meminta sedekah kerana desakan keperluan cukup terkenal. Beliau merintahkan agar keperluan orang seperti ini diberikan oleh Baitul Mal umat Islam. Kita berhenti di sinilah tuan-tuan. Yang mana ada orang Yahudi minta sedekah, Sayyidina Umar tengok kesian, dan Sayyidina Umar kata boleh dapat daripada Baitul Mal. Ini khilaflah ulama bincang, adakah harta zakat boleh beri kepada orang yang bukan Islam? Betul kan? Kalau ikut kita di Malaysia ni belum lagi sampai ke situ lah. Tapi tak silap saya ada satu fatwa negeri yang jauh tuan-tuan, iaitu Perlis tuan-tuan, Darus Sunnah tuan-tuan. Tapi kita fatwa tu betul lah, dia ada hujah dia tuan-tuan, bukan tak ada hujah. Digezetkan Sultan Musuju, tak apalah. Tapi orang tuan-tuan dulu-dululah orang marah Perlis ni. Pasal apa orang marah Perlis tuan-tuan? Saya orang kata Wahabi, betul tak kan? Tapi lah ni orang lelaki ramai suka Perlis. Pasal apa? Orang lelaki ramai suka Perlis. Sebab kalau nak menikah lebih, pergi Perlis. Tak payah pergi Thailand dah tuan-tuan. Betul orang suka Perlis sekarang ni tuan-tuan. Betul tuan, tapi dia taklah bagi kahwin terus. Tuan-tuan pergi sana, dia tengok gaji tuan-tuan. Gaji 10,000, anak semua dah kerja. Betul tak kan? Bini pun kaya. Tengok keperluan semua dah tak ada dah, hutang pun semua banyak. Layak kahwin. Jadi tuan-tuan tak perlu pergi Thailand, kahwin saja di Perlis. Lah ni gerakan orang perempuan marah Perlis tuan-tuan. Saya boleh kahwin di sana. Baik, tak apalah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, ada pun negeri lain kita belum sampai lagi tuan-tuan. Belum lagi capai tahap sehinggakan harta zakat perlu beri kepada bukan Islam, sebab kita dah ada cukai. Kita dah ada cukai, dan orang yang susah di kalangan orang Islam ni pun ramai. Betul tak kan? Kita pun nak tanggung orang Islam yang susah banyak. Lainlah cerita di Sudan, di India kan, sampai orang bukan Islam bila contohnya korban kan. Korban kalau ikutkan daging tu tak boleh bagi. Kalau ikut mazhab kita lah, mazhab kita daging tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Kalau nak bagi juga kat jiran-jiran kita, kita pergi beli tu kan. Beli ke tak pun kita sembelih, bukan niat korban bolehlah bagi kat dia. Tapi daging korban ikut kita tak boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh. Tuan-tuan tanya kawan-kawan kita yang pergi korban di India, di Afrika, dia pun korban banyak, berpuluh-puluh lembu, mungkin ratus lembu. Yang mai tu tuan-tuan, kesian tuan-tuan. Di India tu orang bukan Islam susah tuan-tuan. Bukan susah sikit, susah betul. Di Afrika pun bila sembelih depa pakat mai hak susah-susah ni. Yang macam-macam agama mai. Memang betul-betul susah. Kalau di India tu kalau yang susah, bapak dia tak boleh bagi makan, bagi racun ke anak-anak mati, dia minum racun. Susah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca bahawa banyak ribu orang mati di India, di Afrika tuan kerana lapar. Dia bukan Islam. Adakah patut bila kita sembelih lembu tuan-tuan, kita korban, kita bagi kat orang Islam ya? Yang hak susah-susah yang bukan Islam ni mai melarat, apa tak boleh. Sebab tu di luar tuan-tuan, di sana yang mana berkorban di India, Afrika tuan-tuan, dia bagi semua sama. Dia ambil pandangan mazhab Hanafi. Tapi ada pun kita di Malaysia, kita belum sampai tahap tu. Betul tak? Jadi tak perlulah fatwa macam tu tuan-tuan. Jadi fatwa ni kena ikut kesesuaian dan sebagainya. Okey tuan-tuan, tak apalah, saya mohon maaf tuan-tuan, dah terlajak masa tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung di ketegasan tu.
ketegasan beliau terhadap para gubernur. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'iril muslimin wa muslimat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.